Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat unit 11.2 graf gerakan linear. Dalam video ini, pelajar akan belajar berkaitan gerakan dalam graf sesaran melawan masa, gerakan dalam graf hal laju melawan masa dan masalah penghitungan berkaitan graf-graf linear. Graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang sesuatu gerakan. Terdapat dua jenis graf gerakan linear, iaitu graf sesaran melawan masa dan graf hal laju melawan masa. Mari kita lihat graf yang pertama, iaitu graf sesaran masa. Contohnya, objek berada dalam keadaan rehat dari O ke A kerana ia berada pada kedudukan sama pada bila-bila masa. Contohnya, objek itu ataupun individu berada di RNR untuk makan, maka tiada pergerakan, kedudukan adalah sama untuk objek tersebut. Seterusnya, pergerakan objek dari O ke B. Objek didapati bergerak pada hal laju malar dari A ke B kerana sesaran bertambah secara seragam dan kecenderungan graf adalah positif dan seragam. Seterusnya, mari kita lihat perjalanan dari B ke C. Objek berada dalam keadaan rehat dari B ke C disebabkan nilai kecerunan adalah sifar. Bagaimana pula dari C ke D? Objek didapati bergerak pada hal laju malar kerana sesaran didapati berkurang secara seragam dan kecerunan graf untuk pergerakan ini adalah negatif dan seragam. Dan kecerunan graf sesaran masa, ingat ya, kecerunan graf untuk graf sesaran masa mewakili hal laju pergerakan sesuatu objek. Seterusnya, mari kita lihat graf hal laju melawan masa. Dari O ke A, didapati objek ini bergerak dengan hal laju malar. Pecutannya sifar kerana kalau pelajar lihat kecerunan graf adalah sifar. Dan kita boleh menentukan nilai sesaran untuk pergerakan ini walaupun ianya merupakan satu graf hal laju melawan masa, tetapi kita boleh menentukan nilai sesaran dengan menghitung luas luas di bawah graf bagi graf hal laju masa. Seterusnya, objek ini meneruskan perjalanan dari A ke B, di mana objek bergerak pada pecutan malar kerana hal laju bertambah secara seragam dan kecerunan graf adalah positif dan seragam. Jadi, kecerunan graf mewakili pecutan objek tersebut. Seterusnya, objek ini bergerak dari B ke C di mana keadaannya sama seperti mana O ke A, di mana hal laju malar, pecutan sifar kerana kecerunan graf adalah sifar. Seterusnya, objek ini bergerak dari C ke D. Objek ini bergerak pada nyah pecutan malar kerana hal laju berkurang secara seragam. Kecerunan graf sekarang adalah negatif tetapi seragam dan kecerunan graf mewakili pecutan objek tersebut.
Mari kita lihat dua contoh berkaitan dengan graf gerakan linear. Mari kita lihat contoh yang pertama. Grafik ini menunjukkan graf sesaran masa bagi suatu objek. Cikgu ulang balik ya. Rajah ini menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi suatu objek. Berdasarkan graf, hitungkan hal laju objek. Jadi tadi kita dah lihat, kalau hendak menghitung hal laju, kita perlu cari kecerunan graf. Di mana dengan menggunakan formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, di mana nilai sesaran akhir adalah di B, iaitu 20 meter, dan sesaran awal adalah di A, iaitu 0 meter, bahagi dengan perubahan masa dia, di mana pada B, pelajar kena lihat graf. Pada B, masa akhir adalah 10 saat, masa awal dia 0. Jadi apabila kita menghitung perbezaan dia, nilai hal laju objek adalah 2 meter per saat. Bagaimana pula dari B ke C? Sesarannya kita tidak perlu hitung, memandangkan sesaran adalah sifar dan tiada pergerakan. Objek berada dalam keadaan pegun ataupun rehat. Seterusnya dari C ke D. Kalau pelajar lihat, dari C ke D, sesaran akhir dia adalah 0. Sesaran awal dia adalah dia bermula dari 20 meter iaitu di C. Perbezaan masa adalah 35 masa akhir dan masa awal 30. Jadi dengan menyelesaikan masalah penghitungan ini, kita boleh menghitung nilai hal laju objek ini adalah negatif 4 meter per saat. Dan tanda negatif menunjukkan objek ini bergerak pada arah bertentangan daripada arah yang awal. Seterusnya, dengan menggunakan nilai jarak ini, kita boleh menghitung jumlah jarak untuk pergerakan ini, iaitu dari A ke B 20 meter, B ke C 0, C ke D 20 meter, jadi jumlah jaraknya 40 meter. Bagaimana pula jumlah sesaran? Ingat lagi kan, jumlah sesaran bergantung pada arah pergerakan. Jadi, dari A ke B, sesaran 20 meter. Dari B ke C, 0 meter. Dari C ke D, objek bergerak pada arah pertentangan, jadi negatif 20, menunjukkan nilai sesaran adalah 0 meter. Menggunakan nilai data jumlah jarak dan juga jumlah sesaran, kita boleh mengira laju purata. Masih ingat lagi rumus untuk laju purata apa dia? Jumlah jarak per jumlah masa. Kita akan dapat nilai laju purata 1.14 meter per saat. Bagaimana pula hal laju purata? Apa formula dia? Formulanya adalah jumlah sesaran per dengan jumlah masa. Dengan menggunakan nilai yang kita dapat awal tadi, kita boleh menghitung hal laju purata objek ini iaitu 0 meter per saat. Itu adalah contoh untuk graf sesaran melawan masa. Mari kita lihat contoh pengiraan untuk graf hal laju melawan masa pula. Rajah menunjukkan graf hal laju masa. Mesti sentiasa tengok paksi ya. Berdasarkan graf, hitungkan pecutan. Apa formula bagi pecutan? V tolak U per dengan T. Pecutan kereta ini dari J ke K adalah hal laju akhirnya K 20 meter per saat. Hal laju awal 0
meter per saat, masa akhir 10 saat, masa awal 0 saat, maksudnya pecutan adalah 2 meter per saat per saat. Soalan yang seterusnya, pecutan dari K ke L. K ke L, di mana hal laju akhirnya adalah 10, hal laju awal 20, masa akhir iaitu di L 20 saat dan masa awal di K 10 saat. Jadi kita akan dapat nilai dia negatif 1 meter per saat per saat. Soalan seterusnya, pecutan kereta itu dari L ke M. Kalau pelajar lihat, kecenderungannya adalah sifar disebabkan grafnya adalah mendatar. Jadi tanpa penghitungan kita sudah tahu nilai dia iaitu 0 meter per saat. Seterusnya pecutan dari M ke N pula. Kalau pelajar lihat betul-betul, hal laju akhirnya 0, hal laju awalnya 10 dan masa adalah 35 tolak 30 saat. Jadi pecutan kereta ini dari M ke N adalah negatif 2 meter per saat per saat. Seterusnya mari kita hitung jumlah sesaran. Bagaimana hendak menghitung jumlah sesaran daripada graf hal laju melawan masa? Mudah sahaja. Contohnya, kalau soalan dikendaki menghitung jumlah sesaran bagi 10 saat yang pertama, maksudnya pelajar boleh rujuk pada graf yang cikgu warnakan sebagai P1. Pelajar perlu menghitung luas di bawah graf bagi B1. Di mana kalau pelajar lihat itu adalah bentuk segitiga. Rumus untuk luas segitiga adalah 1/2 darab panjang kali tinggi. 1/2 darab panjang untuk segitiga ini adalah 10, tingginya 20. Maksudnya sesaran pada bahagian B1 adalah 100 meter. Seterusnya soalan dikendaki pelajar menghitung hal laju kereta semasa hal laju kereta seragam sesarannya iaitu di B2 yang cikgu lorikkan sebagai warna hijau dan bentuknya adalah berbeza di mana ianya adalah satu bentuk cuboid ataupun segi empat tepat. Bukan cuboid segi empat tepat. Jadi kalau segi empat tepat, formulanya adalah panjang kali lebar. Panjang bagi segi empat tepat ini adalah 10 saat dan lebarnya adalah 10 juga. Jadi nilai sesaran semasa hal laju kereta seragam adalah 100 meter. Yang terakhir, dia hendak pelajar menghitung jumlah sesaran bagi 10 saat yang terakhir. 10 saat yang terakhir adalah mewakili segitiga NPQ. Memandangkan ianya berbentuk segitiga, kita masih lagi menggunakan formula yang sama, setengah darab panjang kali tinggi, iaitu kita akan dapat nilainya 50 meter. Panjang adalah daripada 35 saat ke 45 saat dan tingginya adalah 10 meter per saat. Seterusnya, soalan dikendaki pelajar menghitung jumlah jarak bagi keseluruhan perjalanan, di mana jumlah jarak untuk kesemua perjalanan bermula dari O ke K. Jarak dari O ke K adalah 100 meter. Dari K ke L, pelajar belum hitung. Kalau pelajar lihat, itu adalah bentuk trapezium. Jadi pelajar perlu menghitung jumlah jarak
ataupun luas di bawah graf bagi bentuk trapezium itu iaitu dengan menggunakan formula 1/2 darab A tambah B darab tinggi, dan lepas tu tambah 100 meter iaitu luas di bawah graf dari L ke M, luas di bawah graf dari M ke N. Kalau pelajar lihat bentuk segitiga, perlu menggunakan formula 1/2 darab panjang kali tinggi, dan luas di bawah graf NPQ kita dah tentukan 50 meter. Sekiranya kita menambahkan semua nilai ini, kita akan dapat jumlah jarak adalah 425 meter. Bagaimana pula jumlah sasaran? Jumlah sasaran ini bergantung pada arah. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita perlu menambahkan nilai perjalanan ataupun sasaran dari O ke K 100 meter, K ke L 150 meter, L ke M 100 meter, M ke N 25 meter. Dan kalau pelajar lihat, sasaran bergantung pada arah. Perjalanan NPQ terdapat di bahagian negatif, menunjukkan ianya pada arah yang bertentangan. Jadi kita perlu letakkan nilai negatif, iaitu nilai jumlah sasarannya adalah negatif 50. Jadi jumlah sasaran bagi keseluruhan perjalanan adalah 325 meter. Dengan menggunakan data jumlah jarak dan juga jumlah sasaran, kita boleh menghitung laju purata. Ingat lagi, formula laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan masa. Jadi jumlah jarak 425 meter bahagi dengan masa yang diambil 45 saat. Bagaimana pula dengan hal laju purata? Hal laju purata bergantung pada jumlah sasaran. Dalam graf ini, jumlah sasaran adalah 325 meter. Masa masih sama, 45 saat. Dan menunjukkan nilainya adalah 7.22 meter per saat. Itu sahaja unit 11.2 graf gerakan linear. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.